السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hajj, yakni surah yang ke-22 dalam Al-Quran, ayat yang ke-40, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, iaitu golongan yang diusir keluar dari kampung halaman mereka. Siapakah golongan yang diusir keluar dari kampung halaman mereka? Iaitu orang-orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, baginda dan para sahabat, orang-orang Islam pada zaman itu ditindas, dizalimi, ditekan kehidupan mereka sehingga memaksa mereka keluar dari bumi Mekah untuk berhijrah ke bumi Madinah, kerana di bumi Madinah lebih ramai manusia yang ingin beriman dan menerima ajaran Islam, menerima nubuwah, pelantikan Nabi kita sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menceritakan bagaimana orang-orang Islam diusir keluar dari Mekah atas alasan yang tidak benar. Maknanya tidak sepatutnya mereka diusir keluar. Kenapa mereka diusir keluar? Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, ayat ini, illa an yaqulu rabbunallah, kerana mereka berkata bahawa Tuhan kami adalah Allah, yakni kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mentauhidkan Allah Ta'ala, enggan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami' wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Dan kalaulah Allah tidak mendorong sebilangan manusia menentang kezaliman manusia yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat ibadat pertapaan serta gereja-gereja kaum Nasrani, tempat-tempat kaum Yahudi, dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, yakni agama Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala itu maha kuat lagi maha kuasa. Sidang hadirin mukminin, ayat ini bukan sahaja menceritakan tentang peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga ayat ini menjadi dalil di sisi para fuqaha supaya kita tidak
meruntuhkan dan tidak menutup tempat-tempat ibadat orang-orang lain selain daripada orang Islam. Bila kita mempunyai negara, bila kita menguasai sesuatu wilayah, maka para fuqaha berbincang berkenaan dengan apakah kita disuruh oleh Islam apabila kita menguasai sesuatu tempat untuk kita menutup tempat-tempat ibadat lain. Sebab apa tuan-tuan? Kerana bila kita berkuasa, kita mentauhidkan Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, kita menentang syirik, menentang kekufuran, sudah tentu akan ada di kalangan orang-orang Islam yang menganggap bahawa kewajipan kita ialah menentang semua orang bukan Islam dan menghalang mereka daripada mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu adalah idea ataupun lintasan dalam fikiran sesiapa sahaja apabila mereka berkuasa. Tetapi ayat ini datang kepada kita, termasuk disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya bahawa para fuqaha telah menjadikan ayat ini menjadi dalil bahawa apabila kita berkuasa, dan nanti kita akan bincang bahawa maksud berkuasa itu apa. Maksud berkuasa itu apa? Apakah dibezakan antara orang Islam yang berperang menentang negara kafir dan kita menguasai negara kafir itu, adakah sama hukumnya dengan keadaan di mana orang kafir yang sudah berada dalam wilayah orang-orang Islam? Sama ada boleh ataupun tidak kita menutup tempat-tempat ibadat mereka. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, muslimin muslimat sekalian, ialah kita dilarang daripada menutup tempat-tempat ini. Ada 4 tempat yang Allah Ta'ala dia guna istilah yang berbeza. Allah Ta'ala dia guna tempat ibadat ini dengan 4 istilah yang berbeza. Yang pertamanya Allah Ta'ala guna perkataan sawami'. Sawami' satu. Sawami' ni dia tempat ibadat dia lagi kecil. Lagi kecil. Paling kecil. Nak banding dengan 4 ni, sawami' adalah tempat ibadat yang paling kecil. Kemudian yang kedua, istilah yang Allah Ta'ala guna ialah wabiya'un. Wabiya' iaitu dia besar sikit. Besar sikit. Milik siapa dia? Iaitu milik orang-orang Nasrani. Milik orang-orang Nasrani. Yang ketiga, wasalawat. Wasalawat. Kita orang Islam bila dengar perkataan salawat, kita ingat selawat kat Nabi. Tak, dia tak semestinya. Dia bukan salawat sebagaimana yang kita faham. Tapi salawat ini dia merujuk kepada tempat ibadat orang-orang Yahudi. Dia lebih besar daripada tempat ibadat orang-orang Kristian. Sebab kalau tuan-tuan tahu, pada masa itu orang Yahudi dia lebih kuat, dia lebih dominan sebenarnya. Kemudian yang keempat, barulah ada istilah wa masajid. Masjid ialah nama khusus untuk tempat ibadat orang-orang Islam. Jadi ayat ini, muslimin muslimat sekalian, menjadi dalil kepada para fuqaha bahawa apabila kita orang-orang Islam, kita memerintah, kita menjadi pemimpin, kita berkuasa, maka kita dilarang daripada menutup tempat ibadat orang bukan Islam. Tak boleh. Bukan sahaja bagi peruntuh, bukan sahaja membinasakan, tak boleh. Tutup pun tak boleh. Kita duk ingat bila kita jadi orang Islam, lepas tu kita berkuasa, kita mungkin duk ingat bila kita pergi bakar tempat ibadat mereka dapat pahala. Tak, dia bukan lagu tu. Bukan dapat pahala, dapat dosa lagi tuan-tuan. Sebab menyanggahi perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ni. Dapat dosa lagi. Allah Ta'ala larang kita, bukan saja larang runtuh, larang kita menutup tempat ibadat mereka. Tak boleh. Kita mungkin menganggap kalau kita bagi kacau dia, jangan bagi dia elektrik ke, jangan bagi dia air ke, jangan bagi dia jalan tar ke, kan? Kita dulu-dulu, sekarang pun ada juga. Sebab perbezaan politik, kan? Warna politik tak sama. Warna politik tak sama. Oh, kampung tu dia hijau pekat sangat.
Jalan tar dia kita bagi kemudian lah. Kemudian tu bila? Tak tahu bila lah. Tak tahu bila. Sebab tu kita tengok tuan-tuan sekalian, setengah-setengah tempat dhaifnya tuan-tuan. Kita boleh agak dah pasal apa ni masuk dalam tu. Saya tahu sangat tuan-tuan sebab saya pergi ceramah 600 ceruk tuan-tuan. Kalau hak geng hijau panggil saya ceramah, kita tahu dah. Masuk tu kereta gunggang-gunggang. Kalau absorber macam pak rosak. Kan? Tapi kalau geng biru panggil kita, kita tahu dah kan. Pasal apa? Sebab jalan tar masuk tu cantik, elok, sempurna. Jadi muslimin muslimat sekalian, adakah itu cara dia? Kita kacau dia, kita susahkan dia atas alasan kerana dia syirik kepada Allah Ta'ala. Islam kata dalam surah Al-Hajj ayat 40 ni, dia kata jangan kita tutup. Maka para ulama kata bahawa daripada ayat ni, dia jadi dalil bahawa kita tak boleh kacau mereka. Tak boleh. Jadi muslimin muslimat sekalian, apa yang mereka berhak untuk terima, apa yang mereka berhak untuk terima sebagai kemudahan untuk mereka beribadat kepada mengikut ajaran agama mereka, elektrik ke, air ke, jalan tar ke, lampu jalan ke, maka kita sebagai pemerintah yang beragama Islam hendaklah menyediakan segala kemudahan tersebut. Kita bagi ruang kepada dia. Cuma nanti kita akan sampai kepada perbincangan berkenaan dengan bagaimana hukumnya dengan bangunan baru. Dengan bangunan baru, maknanya dia nak buat tempat ibadat baru. Adakah dibolehkan untuk kita membenarkan mereka mengembangkan tempat ibadat mereka? Baik, muslimin muslimat sekalian, kenapa malam ni kita pilih tajuk ni? Kenapa malam ni kita pilih tajuk ni? Sebabnya muslimin muslimat sekalian, kerana dalam seminggu dua ni dalam negara kita tuan-tuan sekalian, kita disibukkan dengan beberapa perkara. Yang pertamanya, kita disibukkan dengan masalah ada satu gereja dalam negara kita tuan-tuan sekalian, yang mana lambang salib dia tu ada beberapa orang protes. Kan ada beberapa orang dia buat bantahan, suruh turunkan tanda salib tadi atas alasan bahawa kerana gereja itu berada di tempat majoriti orang Islam. Maka soalan yang timbulnya ialah, adakah bila berada di tempat majoriti orang Islam, maka orang Kristian yang berada di tempat majoriti orang Islam tidak berhak untuk mempunyai tempat ibadat mereka? Itu antara soalan dia. Kalau mereka berhak, kan? Kalau mereka tak berhak, senang cerita lah. Kalau tak berhak, tutup, kan? Tapi soalan seterusnya, kalau mereka berhak, adakah mereka berhak untuk menaikkan syiar agama mereka? Contohnya simbol agama, kan? Kalau Kristian, simbol dia apa? Salib lah, kan? Cross. Kalau agama lain, dia adalah beberapa simbol dia. Kalau agama Islam dengan bintang, dengan bulan sabit dan sebagainya. Itu antara perkara yang timbul. Satu lagi muslimin muslimat sekalian, dalam seminggu dua ni juga, oleh kerana timbul masalah gereja Kristian, maka orang duk cakap pasal holy water, kan? Holy water. Jadi malam ni kita nak belajar holy water tu apa dia, kan? Supaya tuan-tuan tahu cerita dia. Adakah holy water ni betul kalau kita minum holy water menyebabkan kita tak boleh mengucap syahadah? Betul tak? Itu yang kita nak belajar. Adakah holy water ni serupa macam orang Melayu ada air Yasin? Surah Yasin. Malam Jumaat kita pakat baca Yasin Melaka, kan? Setengah-setengah masjid dekat kampung saya tuan-tuan sekalian, ada baldi pun ada kat tengah-tengah tu, kan? Ada baldi, ada besin, ada orang bawa botol air mineral ni, macam-macam lah, kan? Kita nak tahu, adakah sama holy water orang Kristian dengan air surah Yasin orang Islam? Cara dia buat tu, tu yang kita nak tahu malam ni. Apa lagi yang duk berlaku dalam masyarakat kita, muslimin muslimat sekalian? Antaranya ialah berkenaan dengan satu orang Cina yang bernama Alvin Tan, kan? Dia menyanyi azan. Dia nyanyikan azan tu dengan piano dia, dengan alat muzik dia. Kita nak tahu apakah perkara yang macam tu, dan ada beberapa isu yang lain yang kita nak cuba tengok pada malam ni. Baik, maka muslimin muslimat sekalian, sebagai ulasan yang pertamanya, saya nak mengajak tuan-tuan sekalian untuk kita lihat
bagaimana untuk bagaimanakah orang-orang Kristian mereka membuat holy water mereka. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, holy water ni, salah satu kegunaan holy water ialah dalam proses ataupun upacara pembaptisan. Pembaptisan, bila dia baptize, maka dia akan gunakan holy water ni. Holy water bahasa Melayu kita yang mudahnya kita kata air suci lah. Air suci dia. Baik. Macam mana dia buat holy water? Maka dia ada beberapa contoh holy water. Satunya Catholic holy water. Maknanya holy water mengikut Kristian yang bermazhab Katolik. Dia buat macam mana tuan-tuan? Dia guna garam. Daripada garam tu dia buat air. Kan, garam letak dalam satu bekas, katalah mangkuk, bubuh air dalam tu, kacau, jadikan air tu air garam. Itu antara cara dia. Baik. Lepas dia buat holy water tadi dengan menggunakan garam, maka dia membaca surah dalam Bible dia. Macam kita lah, kan? Kita pun baca ayat Quran. Kita baca ayat Quran. Sama ada kita baca surah Yasin ke, baca ayat kursi ke, baca Fatihah ke, bergantung kepada khasiat apa yang kita mahu, kan? Jadi orang Kristian bila dia buat holy water, maka dia akan ambil beberapa ayat dalam Bible mereka untuk mereka baca. Antaranya dia kata apa? Dia ambil daripada Key of Solomon, the King Book 2, chapter 5. Dia ambil daripada Solomon the King. Dalam surah tu, ayat tersebut dia kata apa? The blessing of the Father Almighty be upon this creature of salt, and let all malignity and hindrance be cast forth hence from. Ini payah belaka ni. Kan? Lebih kurang gini tuan-tuan, lebih kurang maknanya dia minta berkat lah, blessing kan, blessing, minta berkat daripada Tuhan Bapa, kan, daripada Tuhan Bapa yang menjaga, yang mencipta garam itulah, yang mencipta garam itu, dan dia minta supaya dapat semua kebaikan, and let all good enter herein. Kan, makna dia minta supaya semua benda-benda baik tu masuk apa semua. Lepas tu dia minta segala kebaikan dan minta segala keberkatan apa semua, dan dia minta supaya ada pada air itu keberkatan. Itu lebih kurang lah daripada ayat tersebut. Bila tuan-tuan dengar lagu tu, tuan-tuan rasa takut tak? Dia minta doa, kan, supaya pada air hak dia baca tu ada keberkatan. Dia macam ni lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang tak biasa dengan orang Kristian, tuan-tuan kalau bersin, tuan-tuan kata apa? Kalau bersin ke hacip, excuse me, lagu tu kah? Orang Padang Serai. Kan? Bila tuan-tuan bersin, tuan-tuan kata alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ni kalau orang putih, all praise to Allah. Lah tu je, kan? Ataupun all praise to God, kan? Ataupun bahasa Melayunya, segala pujian untuk Tuhan, segala pujian untuk Allah, ataupun bagi Allah. Lagu tu, kan? Kita alhamdulillah, kan? Bila kita baca alhamdulillah, orang yang dengar tu dia akan doakan kita balik, kan? Yarhamukallah, kan? Semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Lepas tu kita pun jawab balik, kan? Yahdina wa yahdikumullah. Kita minta semua ni diberi petunjuk, kan? Yahdina wa yahdikumullah, kan? Allah Ta'ala bagi petunjuk, bagi hidayat dekat kita. Allah Ta'ala bagi petunjuk, bagi hidayat dekat kamu, kan? Jadi itu doa, kan? Kristian kalau dia bersin, dia sebut apa? Bila kawan tu bersin, yang kawan hak dengar ni kata bless you, kan? Bless you. Macam mana? Kalau tuan-tuan bersin depan kawan-kawan yang Kristian, pernah tak tuan-tuan bersin depan kawan-kawan yang Kristian? Pernah? Nak cari Kristian kat mana? Kan? Katalah tuan-tuan ada kawan-kawan yang Kristian. Saya ada kawan Kristian, lawyer-lawyer yang Kristian. Masa di England pun ada kawan Mak Saleh, Minah Saleh pun ada yang Kristian. Bila dia dengar saya bersin, kita kata alhamdulillah, dia pun kata bless you. Dia kata bless you. Jadi bila kita dengar dia kata bless you,
Kita nak kata apa? Oh, jangan sebut, nak kata gitu kah? Agak-agak tuan-tuan. Dia doakan kebaikan untuk kita, betul tak? Dia doakan kebaikan untuk kita. Dia bukan doa apa, dia doa kebaikan untuk kita. Cuma dia tu, Tuhan dia tu ada masalahnya sebab dia percaya kepada Trinity, kan? Tiga dalam satu. Itu masalah. Tapi doa dia tu doa yang baik lah, bless you, kan? Dia minta supaya kita ni diberkati, kan? Baik. Jadi muslimat sekalian, bila dia buat holy water tu, benda yang dia baca kepada air yang ada garam tu, tuan-tuan sekalian, soalan sekarang ni, pasal apa dia bubuh garam? Pasal apa dia bubuh garam? Kalau orang Melayu bubuh garam, tujuan dia apa? Nak bagi masin. Pasal apa nak bagi masin? Pasal apa? Lah, tuan-tuan dekat rumah tak bubuh garam ke? Nak bagi sedap lah, kan? Nak bagi ada rasa, betul tak? Tuan-tuan buat sup, buat apa, bubuh garam, kan? Pasal apa? Nak bagi ada rasa. Macam orang buat keropok lekor. Tuan-tuan biasa buat keropok lekor? Tak biasa buat? Kena tanya saya. Keropok lekor, tuan-tuan tak bubuh garam, dia rasa tu tak ada. Biasa orang bubuh garam, ada pun ajinomoto, kan? Nak bagi ada rasa. Kita bubuh garam, nak bagi ada rasa. Orang Kristian, tuan-tuan sekalian, dia buat holy water, dia bubuh garam, bukan nak bagi ni sebagai preservatif. Sebagai preservatif. Baik, maka dia pun baca doa tu daripada ayat daripada Bible dia. Baik, lepas tu pula muslimin muslimat sekalian, dia baca satu lagi ayat, yang ayat ni pun lebih panjang lagi. Lebih panjang. Macam kita lah, mula-mula kita baca Fatihah, kan? Dia baca Fatihah, baca ayat pendek dulu lah. Qul huwallahu apa semua. Lepas tu bacalah Alif Lam Mim, kan? Lepas tu ayat kursi, lepas tu Amanar Rasul. Benda-benda yang macam tu. Jadi orang Kristian pun dimula ayat pendek dulu tadi. Lepas tu diikuti dengan ayat yang lebih panjang. Ayat ni panjang tapi saya baca ringkasan je, tuan-tuan. Ayat ni dia kata bless the Lord, kan? Apa semua ni? Bless his holy name, bless the Lord. Duk main bless lah, bless apa semua ni. Baik, lepas tu dia minta supaya dapat diberi pengampunan. Ya, pengampunan, dan dia minta kepada Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit-penyakit kamu. Tengok. Serupa tak, tuan-tuan? Serupa tak? Ke tuan-tuan bila buat air jampi, tuan-tuan baca apa? Oh, ustaz, saya tak pernah buat air jampi, tapi saya suruh ustaz buat. Kan? Suruh ustaz buat. Jadi bila suruh ustaz buat, ustaz baca apa? Benda lagu ni lah juga. Cuma beza dia ambil daripada Bible. Kita ambil daripada Quran, kan? Kita doa kepada Allah, dia doa kepada Tuhan Bapa. Tu dia ada perbezaan dia. Tapi kandungan dia lebih kurang. Minta rahmat, minta berkat, minta sembuh daripada penyakit. Dia benda-benda yang macam tu. Baik. Lepas tu dia ceritalah. Dia minta yang dia minta ni, dia minta supaya diberikan kesuburan, kalau ada bunga-bunga tu bagi mekar. Dia minta benda-benda yang macam tu. Itu adalah kandungan. Lepas tu minta kebaikan kepada anak-anak dan sebagainya, jadi orang yang taat. Dan dia kata Tuhan inilah yang menyediakan kursi dia, takhta dia dalam syurga dan yang memerintah syurga. Ayat dia, tuan-tuan, kandungan dia lebih kurang macam kita. Lebih kurang nak syurga, kita nak syurga, dia pun nak syurga juga. Kan? Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, pendek ceritanya, dia mintalah dengan segala kebaikan tadi, minta segala keberkatan daripada Tuhan supaya Tuhan bagi keberkatan kepada mereka. Baik. Itu ayat yang kedua yang dia baca. Lepas tu dia kata bahawa kalau bolehlah, dia kata nak buat holy water ni, dia kata kalau boleh ambil air yang tulen, air yang original. Apa dia? Air telaga, kan? Air sungai, air tasik. Dan dia kata cuba elak daripada air pipe. Sebab air pipe tadi ada klorin, ada fluoride dan sebagainya, dia kata. Tapi kalau tak dapat, dia kata ambil air pipe yang bertapis. Macam kita sekarang lah, kita ada filter dekat rumah, kan? Dia macam tu. Orang kita dia ada satu lagi tambahan, tuan-tuan sekalian, air telaga masjid. Orang kita dia ada satu tambahan, air telaga masjid. Tapi tuan-tuan percayalah dekat saya,
Orang semayang macam tuan-tuan, orang semayang macam tuan-tuan yang selalu datang masjid, takkan ambil air telaga masjid, betul tak? Orang macam tuan-tuan takkan ambil air telaga masjid, nak buat ubat lah apa semua. Yang sibuk nak buat ubat dengan air telaga masjid ni, orang yang tak pernah datang masjid. Kita tengok ni siapa ni? Tak pernah kenal ni. Yang duk cedok air telaga masjid punya botol bawa balik rumah ni, kita tak pernah tengok di kalangan makmum dalam jemaah masjid kita. Tak pernah. Kita tanya masjid lain pun, bila kita tanya siapa yang ambil, dia kata mesti orang lain yang dia orang tak kenal. Maknanya orang yang duk sibuk nak berubat dengan air kolah masjid ni, biasanya orang hak jenis tak datang masjid. Orang yang datang masjid ni dia tak sibuk tuan-tuan nak pergi berubat dengan air telaga masjid. Baik. Jadi dia kata kalau tak dapat, dia kata ambil air yang bertapis. Lepas tu dia kata masukkan kita garam tadi ke dalam air. Lepas tu pula baca lagi sekali ayat daripada Bible. Baca ayat daripada Bible, minta disucikan, minta pensucian dan sebagainya. Baik, lepas tu bacalah doa. Dia kata bacalah doa. Antara doanya ialah minta pertolongan dengan nama Tuhan yang mencipta syurga, yang mencipta langit, yang mencipta bumi, yang mencipta makhluk-makhluk Tuhan dan sebagainya. Sampai habislah, mintalah apa doa yang kita nak minta, termasuklah untuk bagi kesihatan dan sebagainya, sebagai ubat kepada badan, kepada roh dan lain-lain. Ataupun dia kata meminta keampunan kepada Tuhan dan sebagainya. Itu antara cara untuk buat apa yang dipanggil sebagai holy water. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, lepas tu dia kata, lepas tu doa supaya holy water tadi dijauhkan daripada syaitan. Dia minta dijauhkan daripada syaitan. Maknanya orang Kristian pun dia percaya bahawa dia akan dapat rasukan daripada syaitan, daripada roh-roh jahat. Jadi tujuan dia buat holy water ni untuk menjaga penganut agama dia daripada diganggu oleh syaitan. Tengok. Baik. Kemudian akhir sekali baca doa lagi sekali. Dengan apa doa dia, agak panjang juga doa ini, tapi lebih kurang dengan makna yang sama. Muslimin muslimat sekalian. Lepas tu kita gunalah air tadi berdasarkan kepada kegunaan yang kita nak. Contohnya untuk dibaptiskan dan sebagainya, maka kita boleh guna apa yang kita panggil sebagai holy water tadi. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya nak tanya, daripada proses tadi, cuba tuan-tuan bagi tahu kat saya, macam mana holy water tadi akan menyebabkan lidah tuan-tuan tak boleh mengucap. Tuan-tuan bagi tahu kat saya. Dia minta doa, semua benda baik je. Semua benda baik. Cuma beza dia, tuan-tuan sekalian, beza dia ialah doa dia tu dia minta dengan Tuhan Bapa. Tu je beza dia. Dia tak sebut Jesus. Dalam doa dia ni dia tak sebut Jesus. Tapi doa dia tadi tuan-tuan sekalian, dia minta kepada Tuhan Bapa. Maknanya mereka telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Bahawa Tuhan tu ada bapa, ada anak dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, doa mereka tadi mereka ambil daripada Bible. Yang mana Bible tadi bukanlah satu wahyu yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tidak sebagaimana Quran. Quran sampai sekarang terjaga keaslian dia. Bible tidak terjaga keaslian dia. Bible ada banyak version sehingga menyebabkan mereka sendiri tak boleh nak tentukan Bible mana sebenarnya yang lebih ori berbanding dengan Bible lain. Itu antara perbezaan antara holy water mereka dengan air hak kita biasa buat sebagai air surah Yasin dan sebagainya. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kalau betul holy water ini boleh menyebabkan lidah kita menjadi keras, soalan dia kenapa ramai pendeta ataupun padri Kristian umpamanya yang memeluk ajaran Islam? Sebab apa? Sedangkan padri itu juga dia minum dan dia guna holy water. Dan dia lebih alim daripada orang Kristian hak lain. Kenapa? Ada padri Kristian terbuka hati dia dan dia boleh mengucap.
Jadi dakwaan yang mengatakan holy water boleh menyebabkan lidah kita keras, tak boleh mengucap, itu adalah antara cerita yang telah di-exaggeratekan, yang telah ditokok tambah. Macam kita lah tuan-tuan, bagi ayat surah Yasin, nasuh anak kita pandai. Anak kita pandai tak lepas tu? Kalau tak baca buku tuan-tuan, tak payah bagi satu baldi pun, tak pandai tuan-tuan, tak payah cerita lah. Mandi dengan surah Yasin, satu baldi mandi pun tak pandai tuan-tuan. Setengah orang Melayu sekarang tuan-tuan, dia beli kereta, dia mandikan kereta dengan surah Yasin pun ada. Tuan-tuan bagi tahu kat saya, tuan-tuan mandikan kereta baru tuan-tuan dengan surah Yasin, tapi tuan-tuan bawa laju, speed 120, tuan-tuan bawa 180. Kalau tayar pecah, aksiden tak? Aksiden juga. Dia doa ni tuan-tuan, dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Tapi makbulnya doa itu cerita lain. Jadi ini antara benda yang tuan-tuan perlu tahu, bahawa apa yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang kita terhadap perkara-perkara macam ni dengan ditakutkan dengan cara yang melampau, itu sebenarnya di luar daripada logiknya akal untuk terima. Mana akal payah nak terima cerita-cerita lagu ni tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita nak komen tentang holy water, saya minta tuan-tuan sebelum komen buat research dulu, baca dulu, tanya dulu dan sebagainya, baru kita dapat maklumat yang lengkap. Jadi muslimin muslimat sekalian, jangan takut kepada holy water. Dia tak ada apa-apa pun, dia hanyalah satu bacaan di kalangan orang Kristian, sebagaimana kita ada air jampi dan sebagainya. Tetapi yang penting muslimin muslimat sekalian adalah amalan kita. Yang penting tu amalan. Macam tuan-tuan berubat, bukan tak boleh buat air jampi, boleh buat air jampi, kan? Boleh buat air jampi. Katalah tuan-tuan demam, tuan-tuan ambil air, bubuh dekat dahi, baca jampi kat air, bubuh dekat dahi. Tapi ubat makan tak? Ubat kena makan. Mana boleh ambil air jampi saja tak payah ubat ah. Tak, ubat kena makan. Sama juga ada saudara kita yang breast cancer, kanser payudara. Dia pergi minta dengan Tok Bomo air jampi. Saya tak larang tuan-tuan minta air jampi dengan Tok Bomo, pergilah. Tapi boleh tak tuan-tuan ambil air jampi itu, tuan-tuan sapu dekat bahagian yang kena kanser, lepas tu ubatnya, kemo apa semua tak mau pergi? Tak boleh, kena buat yang tu. Yang jampi itu fardal. Tetapi perubatan sebenar yang paling berkesan mengikut zaman kita, yang tu kita kena buat. Baik. Isu yang kedua, muslimin muslimat sekalian, ialah berkenaan dengan menurunkan syiar agama dan menutup rumah ibadat mereka. Ini antara perkara yang kita kena tengok. Saya nak bawakan perhatian saudara-saudari muslimin muslimat sekalian terhadap beberapa fatwa. Antaranya saya mulakan dengan fatwa yang keras dulu. Fatwa yang keras dulu. Fatwa ni dia ada banyak. Dia macam GST lah, kan? Macam fatwa GST. Tuan-tuan nak dengar fatwa hak kata GST halal? Ada. Kan? GST yang harus, yang boleh, kerajaan boleh laksanakan GST. Dia adalah untuk maslahah kebaikan rakyat apa semua. Dan tuan-tuan tengoklah yang keluarkan fatwa ni dengan tainya, dengan kotnya apa semua, kan. Tapi yang tu tuan-tuan, gaji depa tak apalah puluh ribu. Dia sedarlah bagi fatwa, kata ini haruslah, halal lah, tidak haram, macam-macam dia boleh kata. Tetapi kita hak lik bawah ni, hak jenis kalau hilang slipper tuan-tuan sekalian cukup marah. Nak kena keluar pula RM10, oh cukup geram tuan-tuan. Dia tak apalah slipper dia harga 200 300. Slipper kita RM10 kalau orang curi tuan-tuan, sakit hati. Jadi muslimin muslimat sekalian, fatwa ni dia ada macam-macam. Jadi saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan, ada beberapa fatwa, sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak, tapi saya nak minta tuan-tuan dengar dan kita belajar. Sebab dia ada sebab musabab. Fatwa ni tuan-tuan sekalian, dia ada sebab musabab. Kita tak boleh ambil fatwa satu tempat, kita pergi ambil fatwa tu pergi tempat lain, dia jadi masalah. Dia jadi masalah. Contoh mudah tuan-tuan, fatwa pasal gelatin babi. Fatwa pasal gelatin babi. Gelatin babi ni kalau dalam negara kita, hukum dia apa? Di Malaysia ni haram ke halal? Haram lah.
Ke ada orang Padang Serai pegang hukum dia halal makan jelatin babi? Tak ada kan? Saya rasa tak ada lah. Baik. Jadi kita di Malaysia ni biasanya kita ambil jelatin babi ni haram lah. Tak ada orang dengan sengaja pergi ambil coklat yang ada jelatin babi dia makan. Tapi kalau tuan duduk di Eropah, yang mana barang makanan itu dikuasai oleh orang-orang bukan Islam secara keseluruhannya, dan kita nak cari makanan yang halal itu mungkin hanya ada di beberapa tempat. Kita tengok fatwa di Eropah yang mana tempat dia Muslim tu minoriti, mereka memakai fatwa yang menghalalkan jelatin babi. Fatwa tu dia macam-macam. Pasal apa? Kerana mengambil kira keadaan orang Islam yang susah, dikelilingi oleh orang bukan Islam. Nak cari benda halal yang halal tu susah. Dia kena tengok keadaan. Dia kena tengok keadaan. Kita tak boleh ambil fatwa satu tempat, kita ambil daripada situ bawa ke sini, tak boleh. Dia kena tengok keadaan. Baik, kita tengok. Yang pertamanya saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan fatwa daripada ulama-ulama berkenaan dengan membina tempat ibadat orang bukan Islam di tempat yang majoriti orang Islam, seperti Semenanjung Arab. Antaranya ialah fatwa Lajnah Daimah. Arab Saudi ni dia ada majlis fatwa dia. Majlis fatwa dia nama dia Lajnah Daimah. Ditanya kepada Lajnah Daimah, ditanya kepada jawatan kuasa tetap kajian ilmiah dan juga fatwa kerajaan Arab Saudi berkenaan dengan hukum membina tempat-tempat ibadat bagi orang bukan Islam di Semenanjung Arab. Contohnya dia kata, apa hukum kita bina gereja, kan? Gereja untuk orang Kristian ataupun tempat ibadat orang Yahudi, apa hukum dia? Ataupun orang kafir lain, apa hukum dia? Baik. Maka muslimin-muslimat sekalian, Lajnah Daimah dia kata bahawa agama lain selain daripada agama Islam dia kata sesat. Itu dia punya pegangan dulu mula-mula tu. Maknanya agama lain semua sesat. Baik. Sebab apa? Kerana agama lain mendustakan kitab Allah dan mendustakan hadis-hadis Nabi. Dan dia kata bahawa dia bawa ayat Quran, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi dia kata kebanyakan manusia tidak mengetahui, dia kata. Dan di bawah ayat-ayat lain antaranya innad-din indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. Termasuk dalil wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya. Itu antara dalil yang digunakan pada muqaddimah fatwa berkenaan. Itu antara dalil yang dipegang oleh mereka. Lalu kemudiannya mereka mengatakan bahawa majlis fatwa ni kata bahawa para ulama ijma', dia kata para ulama ijma'. Ijma' maknanya semua sepakat atas hukum apa? Hukum haram membina tempat ibadat bagi orang kafir seperti gereja di negeri orang Islam. Fatwa Lajnah Daimah kata tak boleh bina. Kita orang Islam tak boleh bina tempat ibadat bagi orang agama lain di negeri kita, dia kata. Dan tidak boleh ada di dalamnya syiar, salah satu syiar orang kafir. Tak boleh ada syiar, maknanya lambang-lambang orang kafir tak boleh ada. Tak boleh ada salib ke, patung ke, tak boleh ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Arab Saudi ada tak? Di Arab Saudi ada tak? Tak ada. Di Arab Saudi ada tak gereja yang tuan-tuan boleh tengok lambang salib besar? Ada tak? Tak ada. Di Arab Saudi tuan-tuan boleh tengok tak patung Buddha duduk tidur? Ada tak? Tak ada. Kan? Itu yang tuan-tuan kena faham. Tapi kalau tuan-tuan keluar
daripada Arab Saudi, tuan-tuan keluar daripada Arab Saudi, tuan-tuan pergi satu lagi negara Islam. Contohnya Mesir. Kan, tuan-tuan pergi ke Mesir. Ada tak gereja yang besar? Ada. Tuan-tuan pergi ke Palestin. Kan, Palestin. Kenapa saya sebut Palestin? Walaupun Palestin sekarang di bawah penguasaan Yahudi, kerana Palestin satu masa dulu dikuasai oleh orang Islam. Zaman Umar Al-Khattab, zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan baca sejarah Palestin, semasa Palestin di bawah pemerintahan Islam, ada tak gereja? Ada tak tempat ibadat Yahudi? Ada tak? Ada. Yang tu yang kita nak kena tahu. Bila kita tengok fatwa, tuan-tuan jangan tengok satu fatwa. Tuan-tuan kena tengok beberapa fatwa, dan tuan-tuan kena tengok tempat fatwa itu dikeluarkan. Dalam negara kita, yang mana orang Islam ni separuh sikit je lebih daripada orang bukan Islam. Kita tengok dalam negara kita, ada tak tempat ibadat orang bukan Islam? Ada. Batu Kif, punya tinggi batu Kif tu. Kan? Punya tinggi. Tu nak tahu tak cerita Batu Kif? Orang kawan-kawan saya yang India ni, dia kata apa? Dia kata tengok patung tu hak tinggi tu, dia kata tak pernah dipanah petir. Dia kata tak pernah kena panah petir. Kalau tuan-tuan apa ni, tuan-tuan akan jawab apa? Patung hak tinggi tak pernah panah petir. Kita main bola kat bawah dia kena. Okay. Kalau tuan-tuan macam nak jawab? Yelah, sebab macam bangunan tinggi lah. Bila bangunan tinggi kita pasang besi kecil tu kan, besi yang tajam tu, untuk alirkan apa dia panggil, apa ion dia panggil apa kan, untuk mengelak daripada petir tu kena pada bangunan. Mana kalau ada pun dia akan alirkan benda tu. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan pergi tengok bangunan-bangunan tinggi kan, dia ada yang kecil panjang tu kan. Dia ada benda-benda yang macam tu. Maka benda-benda yang tinggi ni tuan-tuan sekalian, dia dah pasang alat-alat yang seperti itu. Di Kelantan, tuan-tuan tengok di Kelantan, ada patung berbaring kan, ada semua tu patung besar, sedangkan orang Buddha, orang Cina hanya dalam 3%, 4% sahaja yang beragama Buddha. Tiba-tiba patung milik mereka sebesar-besar patung, tuan-tuan sekalian. Baik, itu yang kita nak kena tahu. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian, dia kata pada fatwa ni, dia kata bahawa ijma' ni, dia kata ijma', Lajnah Daimah kata ijma'. Dia kata sebab apa dia kata? Dia kata bahawa berat dosanya kalau kita bina tempat ibadat orang kafir di semenanjung tanah Arab. Di semenanjung tanah Arab. Besar haram dia. Berdasarkan hadis yang sahih. Dia kata yang melarang berkumpulnya dua agama. Mana Lajnah Daimah kata semenanjung tanah Arab dia kena ada satu agama sahaja. Satu agama sahaja. Sebabnya dia berpegang kepada hadis yang disebut dalam Muwatta Imam Malik, dan ada juga disebut dalam Sahihain, iaitu la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab, iaitu tidak bergabung dua agama di semenanjung Arab. Jadi itu antara dalil yang digunakan oleh Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta' bagi menyokong fatwa mereka untuk mengatakan bahawa di semenanjung tanah Arab tidak boleh berkumpul dua agama. Baik, kemudian dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata bahawa wilayah Islam, dia kata tidak boleh diberikan izin bagi orang kafir untuk menembusinya. Tidak boleh menjadi warga negaranya. Sebab tu Arab Saudi tuan-tuan sekalian, rakyat dia semua Islam. Semua Islam Arab Saudi. Apa lagi dia kata tidak boleh membenarkan didirikan gereja untuk penyembah berhala. Sebab tu di Arab Saudi tak ada benda-benda yang macam tu. Dia kata maka hendaklah ada satu sahaja agama, iaitu agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata bahawa tidak ada padanya dua kiblat kecuali satu kiblat sahaja. Dia kata. Baik. Kemudian dia kata dia bawa satu dalil, iaitu
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yani tolong menolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan juga perlanggaran. Lalu Ibn Taymiyah kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa sesiapa yang meyakini bahawa gereja adalah rumah Allah Ta'ala, maka hukum dia adalah kafir. Maka dia nak bagi tahu kepada kita bahawa kita tidak boleh menyamakan gereja itu dengan rumah Allah Ta'ala. Tak boleh. Begitu jugalah dengan perkataan-perkataan lain. Contohnya, sesiapa yang meyakini bahawa ahli zimmah melakukan ziarah ke gereja merupakan ibadat kepada Allah Ta'ala, maka dia murtad. Kita tak boleh kata orang Kristian pergi ke gereja itu adalah ibadat kepada Allah. Tak boleh kata lagu tu. Maknanya orang Kristian dia pergi ke gereja itu bukan ibadat kepada Allah. Itu adalah mensyirikkan Allah Ta'ala. Cuma kita tak boleh kacau mereka. Itu yang dibezakan oleh Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Tapi tuan-tuan sekalian, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian bahawa di sana ada di kalangan para ulama yang membezakan antara fatwa yang ada di semenanjung tanah Arab dengan fatwa yang mesti kita keluarkan untuk negara orang Islam, yang mana negara kita itu bercampur antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Sebab kita tak boleh halau mereka keluar. Kan? Kita tak boleh halau mereka keluar. Bila kita tak boleh halau mereka keluar kerana mereka adalah warga negara, kita perlu hidup secara harmoni. Contohnya macam negara kita sekarang. Negara kita sekarang tuan-tuan sekalian, sebab kita nak merdeka kan. Kita nak merdeka, orang putih kata boleh, tapi syarat dia engkau kena bagi citizenship, kena bagi kewarganegaraan kepada kaum pendatang. Kena bagi kewarganegaraan kepada kaum pendatang. Maka pemimpin-pemimpin Melayu kita pada masa itu, sebab mereka nak mengelak daripada pertumpahan darah, lalu mereka setuju. Dia lagu ni tuan-tuan. Yang duk lawannya singa. Kan? Yang duk lawannya singa. Singa 2 ekor duk bergaduh nak makan kerbau ataupun kambing. 2 singa duk berjuang. Last sekali hak dapat kambing tu siapa dia? Datanglah anjing ke, lepas tu serigala pergi curi, benar lagu tu. Yang duk sibuk melawan ni siapa dia? Antaranya Abdul Rahman Limbung, kan, Mak Kilau, Tok Janggut, Datuk Bahaman, duk berlawan ni. Sanggup mati ni, kena gantung apa semua. Duk tengah kita duk kalut-kalut golongan pondok pesantrennya ke, guru pondok dengan pelajar pondok, pesantren duk berjuang, duk lawan orang putih, penjajah apa semua ni. Tiba-tiba golongan hak mengaji di London, dia guna kepala otak dia ambil peluang. Dia ambil peluang, dia pergi jumpa dengan British, dia kata, mana nak? Nak berlawan dengan puak Melayu tu ke, ataupun bagi kemerdekaan kepada kami? Puak British pun duk tengok, yang duk bincang dengan dia, pemikiran pun 2 kali 5 dengan dia juga. Dia kata daripada duk berlawan dengan puak Melayu, puak pondok tu, baik aku bagi kemerdekaan kepada puak ni. Supaya apa? Supaya senang buat kerja, senang. Apa jadi tuan-tuan sekalian? Dia orang bincang. Bincang macam mana nak bagi kemerdekaan. Agak-agak tuan-tuan sekalian lah, kalau British bincang dengan puak pondok dengan pesantren, agak-agak macam mana? dia angkat senjata mungkenai ni. Mungkenai ni lagu tu kan. Yang duk berjuang ni tuan-tuan, dia tak kira, dia sanggup mati kerana mempertahankan agama, kerana mempertahankan bumi milik kita. Tapi golongan yang mendapat pendidikan barat ni, cara pemikiran dia lain. Dia tak biasa tumpah darah tuan-tuan, dia tak biasa luka-luka macam kita berjuang mengorbankan nyawa, tak pernah. Sebab tu orang dia tuan-tuan, kalau naik kapal terbang, ekonomi tak boleh naik. Oh sempit dia kata, nak letak lutut macam mana. Kita badan serai pergi Mekah tu lah tuan-tuan, duduk berketat apa semua, berpeluh pakai kain ihram kan. Pakai kain ihram, hak tu lah. Tapi puak-puak tu tuan-tuan, dia duduk first class,
Business class tu dia boleh angkat kaki tu tak kena lagi kat kursi kat depan. Hak berjuangnya siapa? Kita orang kampung. Tapi yang dapat pemerintahan siapa dia? Tu puak-puak bangsawan tu yang tak pernah kenal tentang bagaimana darah tu tumpah atas bumi kita. Tu. Tapi sebab dia cerdik, dia guna akal bagaimana nak rebut peluang. Sama dengan Indonesia, yang duk berjuang di Indonesia lawan Belanda siapa dia? Tok-tok guru pesantren, kan? Pejuang-pejuang agama di Aceh dan sebagainya. Tapi yang dapat jadi presiden Indonesia siapa dia? Soekarno. Soekarno tu siapa? Itu tuan-tuan sekalian, Soekarno ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kisah dia ni womanizer. Dia ni womanizer. Tak payah cerita hak benda lain, tapi satu contohnya yang tu. Jadi sebab itu muslimin muslimat sekalian, balik pada cerita kita, maka bila nak bagi kemerdekaan, kenalah tolak ansur, kena ada bargain, tawar menawar, macam mana nak buat. Akhirnya diberikan kemerdekaan dengan beberapa syarat. Antaranya kita kena terima kaum pendatang yang ada dalam negara kita. Maka kita hari ini hidup sama-sama dengan kaum bukan Melayu. Kita boleh halau mereka tak tuan-tuan? Tak boleh halau. Tak boleh halau. Kita kena terima hakikat bahawa mereka adalah sebahagian daripada rakyat negara ini. Maka bila mereka sebahagian daripada rakyat negara ini, maka hak mereka untuk beragama, mengikut agama mereka, kita kena bagi jaminan. Itu kita kena belajar dalam fiqh orang-orang kafir zimmi. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka dibawakan kepada kita bahawa antaranya ialah ayat yang kita baca pada mukaddimah tadi. Satu. Lalu Imam Qurtubi kata apa? Dalam tafsir dia tuan-tuan sekalian pasal ayat ni, Imam Qurtubi kata bahawa Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada para nabi untuk memerangi musuh-musuh mereka dengan cara menghancurkan rumah-rumah ibadat. Tuh. Bila berperang, tuan-tuan sekalian, antara perintah daripada Allah Ta'ala ialah bunuh tentera musuh. Tetapi tempat ibadat mereka jangan kacau. Paderi mereka, ketua agama mereka, rahib-rahib mereka jangan diganggu. Sesiapa yang berlindung di rumah ibadat mereka jangan diganggu. Itu ajaran yang ada dalam Islam. Tapi berbeza dengan negara kafir, tuan-tuan. Negara kafir, antara benda yang dia buat ialah rumah ibadat orang Islam dia ganggu, siapa yang beribadat dalam tu dia tembak, dia bunuh. Tuan-tuan percaya ke yang duk berlaku dekat Pakistan sekarang ni, yang duk bunuh orang semayang tu orang Islam? Tuan-tuan percaya orang Islam yang duk buat kerja lagu tu? Saya, kalau tuan-tuan tanya saya payah nak percaya. Kecuali kamu bagi bukti dulu. Bagi bukti dulu bahawa yang bunuh tu orang Islam. Yang membunuh tu, yang letukan bom tu adalah orang Islam. Kita ambil hukum asal. Hukum asal kita, orang Islam dia takkan bunuh orang Islam lain dalam masjid. Dia takkan bunuh. Kecuali kamu datangkan bukti bahawa orang Islam yang buat. Saya lebih mengatakan bahawa yang duk bunuh orang Islam yang semayang dalam masjid ini adalah tali barut kufar. Orang-orang kafir ataupun agen-agen Amerika dan sebagainya, CIA dan lain-lain yang melaga-lagakan orang Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi berperang dalam peperangan Siffin, perang Jamal dan sebagainya, angkara orang-orang munafik. Maka macam tu jugalah kita hari ini tuan-tuan sekalian, yang duk pelaga kita hari ini adalah orang-orang munafik dan juga orang musuh-musuh umat Islam. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan sekalian. Maka dia kata apa? Dia kata, Imam Qurtubi kata bahawa kewajipan jihad ini adalah kewajipan ke atas para nabi yang terdahulu. Maka bila kita ambil Ibn Huwais, dia kata ayat ini mempunyai larangan daripada Allah Ta'ala supaya kita tidak menghancurkan tempat ibadat ahli zimmah. Orang kafir yang aman dengan kita, yang tak ada masalah dengan kita, diharamkan kita mengganggu, membinasakan rumah ibadat mereka.
Tetapi dia kata, tengok tuan-tuan sekalian, yang saya sebut tadi. Tetapi fatwa para ulama ini mengatakan bahawa mereka tidak boleh dibiarkan membuat tempat ibadat yang baru selain daripada perjanjian yang ada. Selain daripada perjanjian yang ada, dilarang pula meluaskannya dan dilarang pula meninggikannya. Itu antara fatwa yang ada. Baik, muslimin muslimat sekalian, kita hari ini cuba tuan-tuan tengok. Saya pergi satu masjid dekat belah pulau. Nak cari masjid tuan-tuan sekalian, tu dia. Payah nak jumpa pasal nak kena masuk ke celah kampung. Masuk ke celah, baru jumpa. Tersembunyi di balik celah-celah bangunan. Nak parking kereta pun payah. Tak ada ruang. Tapi tokong-tokong dibina dengan begitu gah. Atas bukit dengan tingginya, daripada jauh kita boleh nampak dan sebagainya. Ini antara benda yang berlaku. Kewajipan ini terletak di atas bahu kerajaan yang memerintah, untuk memastikan rumah ibadat orang Islam nampak lebih baik daripada rumah ibadat orang bukan Islam. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita tanya dekat pemimpin kita, dia jawab apa? Dia jawab tak ada duit. Tak ada duit tuan-tuan. Nak ambil duit kat mana? Bila bina masjid tak ada duit. Bila buat istana-istana tu ada duit. Istana kehakiman, mahkamah tu di Putrajaya tu ada duit. Istana raja, tuan-tuan sekalian, ada duit. Rumah kediaman rasmi pemimpin negara hak lain tu ada duit. Dengan gahnya, dengan pengawal berapa ramai, bil elektrik saja berapa juta tuan-tuan. Tapi bila time nak buat masjid, yang tu kau bagi alasan tak ada duit. Macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan, buat rumah dengan buat masjid, hak mana lebih utama? Rumah tuan-tuan memanglah rumah tuan-tuan lebih utama. Kita bercakap ni rumah rasmi. Rumah rasmi pemimpin dengan rumah Allah Ta'ala, mana lebih utama? Rumah Allah lebih utama daripada rumah pemimpin. Tapi yang duk berlaku sekarang, rumah pemimpin, kemudahan kepada pemimpin lebih utama daripada rumah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ikut fatwa ni tuan-tuan sekalian, pemimpin dia menanggung beban di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana tugas mereka meninggikan syiar Islam. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kalau kita tengok di dalam satu hadis, tapi hadis ni sebahagian ulama kata tak boleh buat hujjah. Tidak boleh buat hujjah kerana sebahagian ulama mendaifkannya. Tapi saya baca kepada tuan-tuan, saya kongsi dengan tuan-tuan sekadar untuk pengetahuan tuan-tuan bahawa ada sebahagian fuqaha yang berhujjah dengan hadis ini, walaupun hadis ini didaifkan oleh sebahagian ulama. Antaranya ialah hadis sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Adi daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi bersabda, la tubna kanisatun fil Islam, tidak boleh membangunkan gereja dalam wilayah negara Islam, wala yujaddadu ma khuriba minha, dan tidak pula boleh memperbaharui rumah ibadat itu yang sudah runtuh. Jadi sebahagian para ulama dia guna hadis dhaif ini untuk dijadikan hujjah bahawa tidak boleh membina rumah ibadat bagi orang bukan Islam. Tetapi fuqaha kata hadis ini tak boleh jadi hujjah kerana hadis ini dhaif. Jadi kemudian kita tengok muslimin muslimat sekalian, bagaimana para ulama yang bertegas mengatakan bahawa kita tidak boleh mengganggu tempat ibadat mereka. Adalah satu hadis
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man kana ala yahudiyatin aw nasraniyatin fa innahu la yuftanu anha wa alaihi al-jizyah. Sesiapa pun yang beragama Yahudi ataupun Nasrani yang berkedudukan sebagai ahli zimmi, maka dia tidak diganggu untuk melaksanakan ajaran dia. Maka bila dia nak melaksanakan ajaran agama dia, termasuk beribadat, dia perlukan tempat ibadat, maka kita tak boleh kacau dia. Kita tak boleh kacau dia. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu di antara beberapa hujah di sisi para ulama untuk mengatakan bahawa rumah-rumah ibadat mereka itu tidak boleh diganggu. Dan saya tambah sedikit, tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdul Karim Zaidan dalam Ahkam Zimmiyin wal Musta'minin, dia kata bahawa dia mengatakan bahawa orang-orang kafir yang tidak melakukan perjanjian damai kepada pemimpin Islam atau hidup di daerah yang kepimpinan dia tidak dikendalikan oleh orang Islam, itu dinamakan sebagai kafir harbi. Dan menurut fuqaha, dia kata bahawa umat yang kafir pada dasarnya, dia kata, adalah musuh bagi orang Islam, sehingga agama dia boleh diganggu, nyawa dia boleh dibunuh, dan harta dia boleh diambil apabila musuh itu menentang Islam. Bila musuh menentang Islam, kita boleh kacau dia. Tetapi jikalau mereka itu zimmi, maka mereka dilindungi oleh orang-orang Islam. Itu antara yang disebut oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Dan dia kata bahawa dalam fiqh, dia kata bahawa kehidupan mereka ada beberapa peraturan, seperti tidak boleh dibangunkan gereja yang telah diruntuhkan. Tapi Imam Abu Hanifah kata, dia kata memperbaiki gereja yang sudah ada sebelum negara dikuasai oleh orang Islam, hukum dia boleh. Maknanya sebelum kita kuasai dia, gereja tu dah ada, gereja tu dah lama. Kemudian gereja tu dhaif, dalam keadaan lemah, perlu diperbaiki. Maka Imam Abu Hanifah kata diperbolehkan untuk kita memperbaiki gereja berkenaan. Itu mengikut fatwa Imam Abu Hanifah. Jadi itu gambaran sekali lalu untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, bahawa memang sebenarnya para ulama kebanyakan mereka mengatakan bahawa ada batasan kepada pelaksanaan untuk mewujudkan rumah ibadat orang-orang bukan Islam. Tetapi masalah sekarang ni tuan-tuan sekalian ialah apabila dibina rumah ibadat yang baru. Contoh tuan-tuan sekalian, kita sekarang ada taman-taman perumahan yang baru, betul tak? Kita ada taman perumahan yang baru. Maka yang masuk dalam taman perumahan yang baru tu adalah orang Islam dengan orang bukan Islam. Kita kata taman itu majoriti dia orang Islam. Tapi sebahagian mereka ada agama Hindu, ada agama Kristian dan agama lain. Dan mereka berhak untuk mengamalkan ajaran agama mereka sebagaimana jaminan yang diberikan oleh Islam kepada mereka. Kita bukan mengembangkan agama mereka, tapi kita bagi ruang kepada mereka untuk beribadat. Bila bagi ruang kepada mereka untuk beribadat, pasti sekali mereka perlukan kepada tempat. Bila mereka perlukan kepada tempat, maka tempat mereka tadi dia nak panggil apa? Nak panggil gereja. Bila nak panggil gereja, dia kena ada lambang. Maka itu antara persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang kita yang tak suka tengok salib, tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak question lah, kan? Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, kenapa kita terlalu sensitif bila tengok salib? Kenapa kita terlalu sensitif? Adakah dengan tengok salib tu menyebabkan orang Islam jadi murtad? Orang Islam ni tuan-tuan, tengok Quran hari-hari tuan-tuan. Kalau tengok Quran, kalau tengok salib dekat bangunan boleh menjejaskan akidah, tengok Quran hari-hari tu macam mana pula? Macam mana? Ataupun tuan-tuan nak kata orang Islam Quran pun tak tengok. Quran pun tak tengok. Baik, kalau tuan-tuan nak tengok fatwa klasik, fatwa-fatwa klasik para ulama, memang mereka menyebut bahawa
Kebanyakan fatwa mereka mengatakan bahawa mendirikan syiar itu kalau boleh hendaklah diturunkan. Tapi fatwa itu kebanyakannya menjurus kepada negara seperti Arab Saudi. Tapi di Mesir ada gereja yang besar. Di Palestin sendiri ada gereja yang besar. Itu menunjukkan kepada kita bahawa apabila kerajaan Islam memerintah, mereka tidak menurunkan lambang salib. Mereka tidak menurunkan dan tidak menutup rumah ibadat kaum Kristian ataupun kaum Yahudi. Itu antara perkara yang diperdebatkan. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, hadis yang saya baca tadi, tuan-tuan sekalian, hadis yang saya baca tadi dikritik oleh para ulama. Kenapa dia kata bahawa hadis larangan tadi sebagai dhaif? Dia kata bahawa kerana hadis itu yang menurut Ibnu Adi dan Bukhari dan disebut oleh Al-Aini. Al-Aini adalah yang syarah Sahih Bukhari. Dia kata hadis itu dhaif. Kenapa dhaif? Kerana perawi dia banyak yang berbohong. Perawi dia banyak yang berbohong. Maka hadis dhaif ni tuan-tuan, ada yang kita boleh pakai, ada yang kita tak boleh pakai. Kita kena tengok jenis sebab kepada kedhaifan. Maka bila perawi dia banyak berbohong, dia timbul keraguan sama ada hadis itu benar-benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Kerana itu sebahagian fuqaha dia tidak berhujjah dengan hadis yang saya sebut kepada tuan-tuan sebentar tadi. Baik, akhir sekali muslimin muslimat sekalian, dah pukul 9. Akhir sekali berkenaan dengan Alvin Tan. Baik, kalau tuan-tuan tengok video tersebut, ramai di kalangan kita yang share. Ramai di kalangan kita yang share. Dia kata Alvin Tan telah menghina ajaran Islam. Dia telah menghina ajaran Islam. Baik, kalau tuan-tuan tengok video tu, apa yang tuan-tuan nampak? Bila tuan-tuan tengok video tu, apa yang tuan-tuan nampak? Dia menyanyi dengan menggunakan azan. Betul tak? Dan menggunakan piano. Lepas tu habis apa yang tuan-tuan nampak dia menghina? Apa yang tuan-tuan nampak dia menghina? Satunya, kalau tuan-tuan nak kata dia menghina kerana cara dia menyanyi lah kot. Tak? Betul tak? Satu, cara dia menyanyi tu lah kan? Satu, cara dia menyanyi tu. Sebab sebutan dia tu bukannya betul kan? Sebutan dia betul. Dan kita dengar pun sakit hati. Yang keduanya, mungkin yang kita rasa tak seronok, bila dia tak pakai baju tu, tuan-tuan tengok rantai dia. Kan? Tuan-tuan tengok rantai dia, dia ada rantai, ada cross, ada salib. Dan seluar dia, kalau saya tak silap, seluar pendek kot dia pakai. Betul kan? Seluar pendek. Baik. Selain daripada tu, apa lagi yang tuan-tuan nampak? Dia guna alat muzik, piano kan? Dia guna, kalau bahasa saya yang tak pandai alat muzik ni, saya kata piano lah kan? Dia guna alat muzik yang macam piano tu. Apa lagi? Ada? Apa lagi? Dia tunjuk cara live. Baik, tuan-tuan sekalian, penghinaan ni jikalau disebut dengan jelas, kalau disebut dengan jelas, itu memang hina lah. Contohnya menghina Nabi dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya untuk Nabi. Contoh kata Nabi gila kan, itu menghina. Sebut Nabi ni dia kahwin ramai maka dia gila seks, itu hina kan. Dia sebut Islam ni agama ortodoks, agama yang sesuai untuk zaman batu, itu menghina. Dia sebut Allah Ta'ala ni ada ke? Tak nampak pun, itu menghina. Tapi bila tuan-tuan tengok Alvin Tan tu menyanyi, yang tu dia banyak kepada tafsiran. Setengah orang bila dia tengok cara dia menyanyi macam tu, itu dianggap sebagai
menghina, tidak hormat kepada perasaan orang Islam. Tuan-tuan ingat macam dulu Francisca Peter, ingat Francisca Peter? Tuan-tuan orang masjid saya terlupa, tuan-tuan tuan-tuan tak pernah kenal kot Francisca Peter ni. Francisca Peter ni tuan-tuan sekalian, masa saya kecil-kecil dulu, saya sekolah menengah kalau saya tak silap, lebih kurang tahun 80-an 90-an, lebih kurang lah. Dia ni seorang penyanyi yang terkenal, perempuan, dia berdarah keturunan Portugis. Dia banyak menyanyi lagu-lagu Melayu zaman tu, tahun 80-an lebih kurang. Tapi berlaku satu benda yang kontroversi zaman tu. Saya masih ingat lagi masa tu, dia terkenal dengan lagu apa saya tak ingat. Ingat tak lagu dia? Adalah lagu dia yang terkenal masa tu. Dia menyanyi, album dia tu tuan-tuan, album dia tu, kulit album masa tu, muka depan tu, gambar dia, rantai yang dia pakai tu ada salib. Rantai tu yang dia pakai ada salib. Menyebabkan mendapat bantahan daripada peminat-peminat dia yang kebanyakannya berbangsa Melayu. Dia tu Portugis, agama dia Kristian, mestilah dia pakai rantai yang ada salib. Yang kita nak marah kat dia tu pasal apa? Yang kita nak marah dia tu pasal apa? Dia menyanyi, dia pakai rantai salib sebab dia Kristian. Yang kau pergi beli album itu pasal apa? Salah engkau lah. Kecuali dia tu Melayu. Tak, dia Melayu, dia pergi bubuh gambar salib. Itu baru salah dia. Yang kau pergi dengar dia menyanyi, satu bab. Dan kau jantan, kau lelaki, kau dengar orang perempuan menyanyi, itu satu bab. Yang kedua dia Portugis. Yang ketiga dia agama Kristian. Maka selayaknya dia pakai rantai yang ada salib. Tiba-tiba kau pergi marah dia. Saya tak setuju. Kalau saya, tuan-tuan sekalian, kalau saya, dah dia Kristian, itu hak dia. Oh, tak boleh lah ustaz, ni saya nak beli. Engkau nak beli buat apa kalau kau benci dekat salib? Janganlah beli. Oh, tak boleh ustaz, saya nak dengar, saya minat lagu dia. Lagu tu kau beli album, kau buanglah gambar tu. Kalau saya, tuan-tuan, kalau saya lah, kalau kita betul-betul benci dekat salib dia, tak beli dah. Betul tak? Tak beli dah. Dengar lagu tu pun haram dah. Dengar lagu tu haram dah. Tiba-tiba kau marah kat dia sebab dia pakai salib. Ni benda yang tak kena lah. Macam tuan-tuan lah, orang marah kat tuan-tuan sebab tuan-tuan pakai kopiah. Boleh? Mana boleh? Aku orang Islam tu, hak aku nak pakai kopiah, nak pakai serban. Tiba-tiba kita marah dekat orang Kristian sebab pakai salib. Oh, ni tak kena. Baik. Jadi Alvin Tan ni, tuan-tuan sekalian, saya boleh terima sensitiviti kita bahawa dia tak sepatutnya lah. Dia patut kena sensitif. Dan saya setuju, tuan-tuan sekalian, bahawa sebenarnya bagi orang bukan Islam, dia kena belajar sensitiviti. Dia kena belajar jadi orang yang sensitif. Sebagaimana kita orang Melayu juga, kita kena sensitif. Kita tak boleh hina agama Buddha, kita tak boleh hina agama Hindu dan sebagainya. Cuma, tuan-tuan sekalian, bila saya tengok video tu, saya tak nampak kesalahan besar bagi Alvin Tan. Saya tak nampak kesalahan besar. Kecuali sebab dia tak pakai baju, nampak rantai dia yang pakai salib, lepas tu dia melaungkan azan dengan mengguna piano. Kita pun, tuan-tuan sekalian, berapa banyak nasyid kita guna alat muzik. Tak salah. Sebab apa? Sebab cara kita, cara elok. Tapi bila kita tengok orang bukan Islam, dia melaungkan azan, kita nampak gaya dia, gaya macam menghina. Itu yang kita tak boleh terima, betul tak? Itu yang kita tak boleh terima. Bukan masalah dia pakai salib, bukan masalah dia tak pakai baju dan sebagainya, tapi bila kita tengok video, kita tafsir yang bagaimana, perspektif orang hak tengok. Jadi sebab tu, tuan-tuan sekalian, kita minta kepada orang bukan Islam, dia kena ambil kira sensitiviti macam ni. Dan kita minta juga kepada pihak berkuasa supaya benda-benda macam ni dia kena ambil tindakan. Dia kena ambil tindakan supaya benda macam ni dia tidak merebak. Mungkin hari ni dia sekadar, tuan-tuan pun tahu, dia suka banyak buat kontroversi. Dia suka banyak buat kontroversi. Orang ni, tuan-tuan, dia nak orang pakat tengok video dia macam mana.
Macam mana cara nak suruh orang tengok video dia? Macam mana? Buat kontroversi lah. Nak terkenal. Macam mana tuan-tuan? Nak terkenal. Kena buat kontroversi lah. Tuan-tuan tak buat kontroversi, tuan-tuan tak terkenal. Betul tak? Nak terkenal buat kontroversi. Macam ustaz kita lah kan, hari ni Surat Khabar muka depan. Kan? Pasal apa? Keluar fatwa kan. Bila fatwa tu kontroversi, muka depan lah kan. Kalau kita tak mau terkenal, jangan buat kontroversi. Apa lagi? Tuan-tuan nak kontroversi, senang je. Pergi kat balik pulau, tuan-tuan telanjang semua kat situ. Oh, terkenal lah. Masuk Surat Khabar kan. Jadi orang macam Alvin Tan ni, dia duk gila publicity. Dia gila publicity, dia nak publicity. Orang kita ni pula pakat share. Saya cukup marah tuan-tuan. Saya terima video dia, saya tak share satu pun video dia. Saya tak share. Cuma mungkin harapan kita, bila kita pekat share ramai-ramai ni, polis akan ambil tindakan. Itu mungkin harapan lah di kalangan orang yang duk share. Tapi saya punya pandangan tuan-tuan sekalian, jikalau tuan-tuan beranggapan benda tu benda yang tak elok, tuan-tuan jangan share. Contoh, gambar mayat yang mengaibkan. Gambar mayat yang mengaibkan. Kalau gambar tu mengaibkan, tuan-tuan kata, oh ni gambar ni mengaibkan, tak boleh share ni. Tuan-tuan pun share, tunjuk kat orang. Tuan-tuan kata tak boleh share, tapi tuan-tuan tunjuk dekat orang. Elok tak? Tak elok. Jangan share. Jadi pada pandangan saya, muslimin muslimat sekalian, benda yang dilakukan oleh Alvin Tan itu, dari satu perspektif memanglah dia nampak biadab, kerana dia azan itu dilaungkan dengan cara dia menyanyi dengan pakai rantai yang ada salib dan sebagainya. Itu menyinggung perasaan kebanyakan daripada orang-orang Islam, dan saya lebih suka jikalau pihak berkuasa ambil tindakan supaya golongan bukan Islam ni dia tidak mudah untuk ambil ringan. Kita tak tahu niat dia apa, tetapi dia tidak ambil ringan tentang perasaan orang-orang Islam, sebagaimana kita orang Islam juga diajar supaya mengambil berat tentang perasaan orang-orang yang bukan Islam. Dah 9.10. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan. Ya. Kesaman gerakan terhadap kerajaan negeri Kelantan pasal hudud. Sedikit apa? Okey. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, di Kelantan rang undang-undang enactment kanun jenayah syariah 2 yang nombor satunya tahun 93 kan. Yang kedua ni dengan pindaan tu tahun 2015 diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri Kelantan. Tapi yang menjadi timbul masalah sebagaimana Tuan Haji tanya, iaitu parti gerakan telah memfalkan saman untuk membatalkan undang-undang tersebut atas alasannya unconstitutional. Unconstitutional ni maksudnya tidak berperlembagaan. Bahasa mudahnya tak ikut perlembagaan lah. Tak sesuai, tak selari ataupun bertentangan dengan perlembagaan negara. Apa dia bertentangan dengan perlembagaan negara? Bertentangan dengan artikel 4 perlembagaan negara yang kata undang-undang perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Kan? This constitution is the supreme law of the federation. Undang-undang ni undang-undang paling tinggi negara. Jadi kalau ada undang-undang lain bertentangan dengan perlembagaan negara, maka undang-undang itu dianggap sebagai terbatal. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Dalam perlembagaan negara kita tu, dia ada senarai. Senarai satu, senarai persekutuan. Maknanya di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Senarai dua adalah senarai negeri. Maknanya bidang kuasa kerajaan negeri. Senarai 3 tu dia panggil common list, senarai bersama, joint list, senarai bersama. Maknanya bidang kuasa bersama, bidang kuasa negeri pun ada, lepas tu kerajaan pusat pun ada. Apa yang berlaku ialah mereka menghujahkan bahawa rang undang-undang kerajaan negeri Kelantan hudud tu, tuan-tuan sekalian, bertentangan dengan perlembagaan negara kerana dia ambil bidang kuasa kerajaan persekutuan. Dia ambil bidang kuasa kerajaan persekutuan. Apa dia bidang kuasa kerajaan persekutuan? Antaranya ialah jenayah. Bab jenayah berada dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Itu hujah gerakan.
untuk saman kerajaan negeri Kelantan. Yang kerajaan negeri Kelantan pula kata, apabila undang-undang tu berkenaan dengan agama Islam, maka dia di bawah bidang kuasa negeri. Maka negeri berhak. Maka dari segi itu dia ada konflik. Mana hujah gerakan tu pun ada. Bukan kata tak ada hujah, ada hujah. Dia kata kalau bab jenayah itu adalah hak persekutuan. Tapi kita kata oleh sebab hudud ni dia adalah undang-undang agama berdasarkan Quran dan hadis, dia adalah agama, maka dia berada bidang kuasa negeri, bidang kuasa sultan. Maka dia bukan di bawah kerajaan persekutuan. Berlaku konflik, betul tak? Berlaku pertentangan. Maka macam mana nak selesai? Kita kata bahawa artikel 121/1A mengatakan bahawa jikalau mahkamah syariah ada bidang kuasa terhadap sesuatu kes, maka mahkamah lain termasuk mahkamah persekutuan, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan tidak ada bidang kuasa untuk membicarakan kes tu. Siapa yang buat tu dan artikel 121 tu dibuat oleh dengan cadangan daripada almarhum Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim. Dia yang cadangkan sebab nak memartabatkan mahkamah syariah supaya lebih tinggi daripada mahkamah sivil, dan supaya mahkamah sivil tak boleh campur tangan kepada kes yang dibicarakan di mahkamah syariah. Itu hujah kita. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, kata putus dekat mana? Kata putus. Saya kata lagu tu, tuan-tuan pun kata lagu tu, betul tak? Sebab kita sokong Quran, kita sokong hadis Nabi, kita nak julang agama Islam. Itu kita kata. Tapi yang buat keputusan siapa? Mahkamah kan? Betul tak? Mahkamah yang buat keputusan. Mahkamah mana? Mahkamah syariah ke mahkamah sivil? Mahkamah sivil. Kan mahkamah sivil yang akan buat keputusan. Yang saya bimbang, tuan-tuan sekalian, yang saya bimbang sebabnya ialah mahkamah sivil ni dia tidak terikat kepada hukum hakam agama. Dia tak terikat dengan Quran dan hadis. Jadi dia boleh buat keputusan mengikut apa yang ada dalam kepala dia. Betul tak? Mengikut apa yang dia duk faham, dia duk mengaji selama ni. Kalau dia mengaji dekat England, cara faham dia cara England. Jadi saya mengatakan bahawa kalau mahkamah sivil buat keputusan bahawa undang-undang Kelantan itu sebagai bertentangan dengan perlembagaan, habis. Terutamanya mahkamah persekutuan, mahkamah paling tinggi, habis dah. Lepas tu tak ada dah. Dia kata bertentangan dengan perlembagaan, dia isytihad, terbatal undang-undang tu, habis. Sebagaimana mahkamah sivil mengisytiharkan section 66 yang pasal Pondan, ingat tak yang kes Negeri Sembilan? Dia isytiharkan section 66 enactment jenayah syariah Negeri Sembilan tu sebagai bertentangan dengan perlembagaan negara. Sebab dia kata kita tak boleh paksa orang tu nak pakai baju apa. Kita kata dalam agama kita, lelaki kena pakai baju lelaki, perempuan kena pakai baju perempuan. Tiba-tiba mahkamah sivil kata ikut dia nak pakai baju apa pun, kita tak boleh halang. Ni yang saya kata gila ni. Gila tuan-tuan. Atas dasar apa? Freedom, kebebasan. Mana dia dalam dunia hari ni kebebasan mutlak? Tuan-tuan tunjuk kat saya, ada kebebasan mutlak? Ada kebebasan mutlak. Perancis yang kata negara demokrasi, dia haramkan perempuan Islam pakai niqab. Betul tak? Dia haramkan perempuan Islam pakai niqab. Tak boleh pakai niqab. Diharamkan kaum wanita buka baju di khalayak ramai. Boleh tuan-tuan pergi kat London, tuan-tuan buka baju. Orang lelaki tak apa, orang perempuan boleh tak? Jalan tengah-tengah bandar London tu buka baju boleh? Tu negara orang putih tu boleh tak? Tak boleh. Negara Malaysia pun tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada freedom yang hakiki, yang 100% tak ada. Dia mesti bersyarat. Sama juga nak pakai baju ni,
Pakailah baju apa pun, tak ada orang larang. Tapi hak lelaki tu pakailah baju lelaki, yang perempuan pakai baju perempuan. Pasal apa? Sebab dalam Islam ni dia ajar kepada kita supaya kita jadi manusia yang sebenar. Apa dia manusia yang sebenar? Kalau lelaki, jadi lelaki. Tuan-tuan, biasa baca berita di Hak Nyai. Ada orang Malaysia kita kena rompak di pelacur. Kena rompak di pelacur. Macam mana pelacur boleh rompak? Dia tu perempuan. Rupa-rupanya bukan perempuan, jantan. Kita nampak dia lawa, dia cantik tu dengan muka dia, apa semua, dada dia, punggung dia, lengan dia. Bila masuk dalam bilik hotel tu, dia buka karate dia, tuan-tuan. Dia rompak kawan tu. Tak? Sampai kita bingung. Hak mana satu lelaki, mana satu perempuan. Jadi Islam tu datang, kata lelaki wajib pakai baju lelaki. Engkau nak pakai baju apa, terpulang. Tapi wajib pakai baju lelaki. Yang perempuan pun sama. Tiba-tiba mahkamah kata unconstitutional. Habis tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kata, bagi jawapan tadi ialah, kalau mahkamah buat keputusan tak boleh, tak boleh. Berat? Beratlah. Cuma saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan macam ni lah. Melaksanakan undang-undang Islam ni macam buat haji. Dia macam buat haji. Tuan-tuan wajib melaksanakan haji kalau mampu. Kalau tuan-tuan ada duit sekalipun, tuan-tuan orang kaya, tapi anak tak ada tempat nak tinggal dekat siapa? Kan? Anak tuan-tuan ada 3 orang kat rumah, tak ada tempat nak tinggal dekat siapa? Wajib tak pergi haji? Tak wajib. Tuan-tuan tidak berdosa tak pergi haji. Sebab apa? Anak kecil nak tinggal dekat adik-beradik payah, susah. Tunggu sampai ada tempat yang kita boleh harap untuk jaga anak kita, baru wajib pergi haji. Sama dengan undang-undang Islam, hudud apa semua ni. Dia wajib bila kita ada kuasa. Wajib bila ada kuasa. Kerajaan Kelantan tidak ada kuasa. Kerana dia hanya kerajaan negeri. Immigration bukan bawah Kelantan. Tentera bukan bawah Kelantan. Polis bukan bawah Kelantan. Siapa yang kuasai polis? Siapa yang kuasai immigration? Siapa yang kuasai tentera dan sebagainya? Kerajaan pusat. Maka siapa-siapa yang berada di kerajaan pusat yang tidak mahu melaksanakan undang-undang Islam, maka dia yang berdosa kepada Allah Ta'ala. Dia yang kena jawab kepada Allah Ta'ala. Tugas kita tuan-tuan hanya berusaha ke arah tu. Kita bagi penerangan, kita cerita dekat orang kebaikan Islam ni apa dia. Mudah-mudahan orang bukan Islam terbuka hati dia, boleh terima undang-undang Islam. Bukan setakat boleh terima undang-undang Islam, tapi boleh terima Islam tu sebagai agama yang sebenar. Itu yang kita nak usahakan sekarang. Jadi wallahu alam, jawapan saya, kalau keputusan tu tak boleh buat. Wallahu alam. Boleh berhenti kot 9.30 dah. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah